Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'ahu wa alahu ila yamiddin. Nawayna ta'allum wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbih wa thawabihi maghfirati wa ridwani wa husnul khatimah 'inda al-maut ورفع الدرجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالح شامل خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, dan kita teruskan pengajian dari kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita dalam muka surat 106 kan. 106 masih dalam tajuk Sibabul Muslim Fusuqun, mencela orang Islam adalah fasik. Fasik maksudnya dikira orang yang fasik, orang yang kekal dalam dosa, adalah orang yang buat dosa besar. Dia kekalkan dosa kecil dan tak bertaubat daripada dosa besar. Walaupun dia hanya cakap kutuk ni, kutuk orang, cela orang, hina orang, sekali je dah dikira fasik. Dikira orang yang jahat, fasik tu. Jadi fasik ni benda yang berat sebenarnya, bukan benda yang ringan atau yang biasa-biasa. Dan kita, antara perkataan yang kita tak boleh tuduh pada orang, tuduh senang-senang, kafir dan seangkatan lah, murtad ke syirik ke seangkatan kafir. Yang kedua munafik, tak boleh. Fasik, tak boleh. Dan doa, panggil musuh Allah pun tak boleh. Panggil orang musuh Allah, engkau musuh Allah, engkau neraka, ahli neraka, tak boleh juga. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Okay, hadis yang ke-433 ke surat 106 daripada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lam faqad kafar wa man idda'a qauman laysa huwa minhum falyatabawwa maq'adahu minan nar wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwwullah laysa kadzalika illa harat alaihi. Daripada Sayyidina Abu Dzar, dia mendengar baginda Nabi SAW bersabda, siapa yang mendakwa nasab dirinya kepada selain bapa, tak mengaku bapa, tak mengaku anak, samalah, tak mengaku keturunan yang dia memang keturunan tu, dia kata tak, saya bukan keturunan ni, tu termasuk semua dah dikira kufur. Sedangkan dia tahu, maksudnya dia sengaja tipu lah. Kalau memang dia tersilap, tu lain. Dia tersilap kan. Contoh, dia tak kenal bapa keturunan, dia kenal bapa angkat. Dia tak panggil bapaknya keturunan tu, dia tak tahu pun. Itu tak berdosa lah. Yang menyembunyikan fakta tu yang terlibat dosa. Adapun dia tahu hal sebenar tapi dia kata yang tak benar, yang tak betul, sungguhnya dia telah kafir. Kafir di sini bukan kafir akidah, tapi kufur nikmat kita sebut dosa besar. Kafir di sini adalah dosa besar. Sebab itulah Islam haram membinkan pada bukan bapa. Tapi bab panggilan dulu kita sebut, panggil tak apa. Ni ayah saya tapi bukan ayah dia pun. Mungkin ayah angkat ke kan. Dia tahu ayah dia betul yang ni. Ni pun dia panggil ayah, yang ni panggil bapa, ni panggil tak ada masalah. Bab panggilan tak apa. Macam kita lah panggil kalau Nabi pun pernah panggil ya bunayya pada budak-budak biasa, bunayya ni wahai anak anda aku. Kan? Bukan anak dia pun sebenarnya, tu panggilan, kemesraan, tak ada terlibat. Contoh, ada orang tanya dulu, contoh si suami dia panggil dia ibu, mama kan.
Boleh ke Ustaz? Kan? Lagi jadi anak susuan dah pula. Memang dah anak susuan pun. Kan? Tak terlibat pun. Tak terlibat keturunan, tak berdosa pun. Itu sekadar panggilan. Boleh, tak dari sudut panggilan tak masalah, panggil ayah ke. Panggilan je, bukan kita tahulah bukan bapak kita betul. Kan? Yang salah mengaku betul, dak ni bukan bapak saya, yang ni bapak saya. Dia tahu, tak mau mengaku. Yang sebetul. Ni terlibat dosa ni. Faqad kafar, terlibat dosa kufur di sini adalah kufur nikmat, yang kita kata dosa besar lah. Bukan kafir akidah terkeluar Islam kena syahadah semula, tidak. Man idda'a qauman laysa minna, barang siapa yang mendakwa nasab dirinya kepada suatu kaum sedang dia sebenarnya bukan daripada kaum itu. Dia keturunan. Yang kedua ni keturunan. Tadi bapak. Ni keturunan pula. Saya bukan Melayu kan. Saya orang Britain contoh kan, mengaku Mat Saleh. Kan. Arab ke tak boleh berdosa tu bukan main-main. Dosa besar. Taklah, memang keturunan di asal Jawa, tapi di sini kita sebut Melayu dah. Dah jadi Melayu, mana kita sebut yang diguna pada masa kita. Dah kira Melayu kan. Tak payah nak cerita saya Jawa, Bugis lah apa semua kan. Jawa pula, Jawa apa Haji? Jawa Totok. Tak, itu dah keturunan yang sebelum tu. Jadi kita sekarang ni dalam Malaysia ni dah itu dikira Melayu. Kita sebut yang diambil kira tu lah. Dah cukup kan. Kaum itu, maka tempahlah, kalau dia mengaku bukan kaum, bukan keturunan dia, bukan kaum dia, maka tempahlah tempat duduknya dalam neraka, kata Nabi. Booking siap dah, memang dah ada nama engkau dalam sana dah. Kalau tak mengaku. Tapi mengaku family boleh. Ni saya keluarga Melayu, saya keluarga contoh Cina ke kan, ataupun India ke yang kahwin dengan orang Melayu. Dia keturunan India lah, bukan Melayu. Tapi dia kata, ni family saya lah, orang Melayu ni family saya. Boleh, bab family boleh. Mengaku keluarga, bukan keturunan. Jangan kata, dah saya bukan keturunan India, saya keturunan Melayu. Tak boleh Tapi saya keluarga Melayu. Sebab isteri saya Melayu, contohnya kan. Boleh, tak masalah. Ada kes Sayyidina Abdullah bin Umar macam tu. Dia tanya seorang hamba, engkau keturunan mana? Dia kata, aku daripada Bani Taim. Bani Taim ni terkenal family kecil daripada family besarnya Tamim. Besarnya Tamim, ada pecah-pecah, tapi ada Taim di situ. Taim tu nama satu bangsa lah. Dalam Arab juga Bani Tamim pun. Kalau macam kita ni Melayu, tapi Melayu ni luar sampai ke Aceh lah. Aceh pun ada Melayu kan. Luar ni saya Malaysia, Melayu Malaysia contohnya kan. Tu kecil sikit lah. Ataupun nak kecil lagi skopnya, Melayu Kelantan, Kedah, contohnya kan. Dia orang ni dia kata, aku daripada Bani Taim, daripada Bani Tamim. Taim tu daripada Bani Tamim. Jadi Abdullah bin Umar tengok macam bukannya kan, adalah mungkin rupa dia kenal. Betul ke engkau daripada keturunan Taim? Atau kau bekerja dengan keluarga Taim? Baru dia mengaku, tak, saya ni bekerja, saya hamba kepada keluarga Bani Taim, bukan keturunan saya. Sayyidina Umar marah dia. Jangan mengaku keturunan tu lain. Dia keturunan lain, dia mengaku keturunan lain. Sayyidina Abdullah bin Umar marah dia. Maksud salahlah perbuatan tersebut. Tapi dalam hadis lain, Nabi panggil pada Umar. Ini cerita lain. Nabi panggil Sayyidina Umar, bisik pada sama, nanti kumpulkan family engkau, keluarga keturunan engkau, mai sini. Maksud keturunan Umar bila Quraisy di Madinah ni. Sayyidina Umar panggil dah bisik orang Quraisy panggil mai. Orang yang tak Quraisy pun dengar juga, orang Madinah. Takkan dia orang duk kata, takkan Quran ni turun kat orang Quraisy je. Kami pun nak dengar juga. Dia orang mai kumpul juga. Rasulullah tengok-tengok dah jampok. Rasulullah kata, semua ni Quraisy ke? Tak ya Rasulullah, kami bukan. Tak apa, Nabi kata, sebab kamu juga keluarga Quraisy. Maksudnya orang Quraisy mungkin kahwin dia orang, family dia orang, jadi keluarga. Kamu juga keluarga Quraisy. Jadi bab mengaku keluarga boleh, jangan mengaku keturunan yang salah. Kalau mengaku keturunan yang salah sedangkan dia tahu yang sebenar, maka fal yatabawwa,
bookinglah tempat engkau dalam neraka. Jadi macam kita tadi, walaupun dia main memang jalur mak bapak dia semua Jawa, tapi duduk Malaysia kita kira Melayu Malaysia. Macam mana orang Arab juga, dia tak kira dah. Dia dikira bangsa Arab je. Dia tak ada bangsa Taim ni tak ada dah. Sekarang tak ada dah. Cuma tu simpan dalam kepala je lah, tak ada di catatan tu. Kan, sejarah je. Tak ada dah. Contohnya Syed Habib kita di Malaysia, lahir Malaysia, lama dah mak tok nenek moyang mai sini. Dia boleh kata je dia Melayu. Sebab macam dah di kita punya undang-undang kan, Islam Malaysia Melayu. Dia boleh guna yang tu. Kalau nak ikut keturunan dia memang Arab lah. Kan? Wa man da'a rajulan bil kufri, siapa seterusnya Nabi kata, siapa yang memanggil seorang lelaki dengan kafir, kufur, atau dia kata hai musuh Allah, sedang lelaki itu bukan sedemikian, dia bukan kafir, bukan musuh, tak layak, melainkan ucapan tu balik pada orang bercakap, melantun balik, tak boleh. Kita panggil dengan kafir. Termasuk kadang-kadang orang kita ni celupa mulut, dia nak panggil, oh yalah orang tu orang India kan, dia panggil Hindu. Hindu agama, tak boleh lah, tu termasuk lah. Hindu main hijab, tapi dia Islam India, berdosa lah. Panggil India tak apa, memang keturunan, agama tak boleh. Dia orang Islam, kita panggil dengan Hindu, seolah tuduh dia kafir. Berdosa. Dan perkataan tu balik pada orang cakap ni, dia kena syahadah semula ni, orang yang cakap tu. Kan? Ataupun panggil musuh Allah. Tapi kalau kita bersebut umum, kafir dan musuh Allah ni, contohnya, siapa buat macam ni kafir. Siapa buat macam ni kafir. Siapa buat benda-benda macam ni kafir. Siapa buat benda-benda macam ni akan dimusuhkan oleh Allah Ta'ala. Itu tak apa, umum. Kita tak sebut dia. Kalau sebut engkau kafir, engkau musuh, fulan-fulan tu musuh Allah, tak boleh. Kan? Malah kata ulama, ialah pada orang kafir memang kita sebutlah dia kafir. Dia memang orang kafir betul. Dia musuh Allah betul. Kan? Musuh Allah lah, tak Islam. Daripada orang Islam tak boleh kata macam tu. Cakap dia juga tak apa, macam doa. Ahli neraka tak boleh. Ni ahli neraka, engkau ahli neraka. Tak boleh. Belum tahu, tak boleh sebut benda tu. Syurga tak apa, benda yang baik boleh. Ni orang soleh ni orang baik ni, orang syurga ni, tak apalah, sebagai doa kita. Mudah-mudahan malaikat amin. Kan? Walaupun kita tahu dia memang jahat jima tendangnya, kan? Tak apa, mungkin itu faktor dakwah, puji-pujian dan sebagainya. Tapi jangan sebut ni musuh Allah, ni kafir ni orang ni. Na'udzubillah, tak boleh. Begitu juga laknat akan pelantun balik juga, laknat. Laknat, kafir dah ada, fasik tadi, semua melantun balik pada orang yang bercakap. Kalau tak layak ke sana. Kalau dia memang layak, tak apalah. Nabi tak pernah sebut laknat pada orang kafir sekalipun. Kecuali Nabi sebut secara umum, siapa buat macam ni kena laknat Allah. Siapa yang buang najis bawah pokok yang berbuah, laknat Allah. Siapa yang pakai tattoo dan orang yang buat tattoo, laknat Allah. Pakai rambut palsu dan memakai tukang pakai rambut palsu, laknat. Gini-gini laknat. Itu tak apa. Maksudnya boleh kita sebut. Itu memang ada hadis. Disebut orang engkau tak boleh. Tunjuk orang tu. Sedang lelaki itu bukan sedemikian, melainkan ucapan itu akan balik kepada tuan yang bercakap. Na'udzubillah min dzalik. Sebenarnya hadis daripada Sulaiman bin Surat menceritakan pernah dua lelaki saling mencerca antara satu sama lain di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu salah seorang daripada mereka menjadi marah dan bersangatan marahnya sehingga wajahnya kemerahan dan berubah. Lantas Nabi SAW bersabda kepada sahabat-sahabat yang hadir, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimah yang jika dia mengucapkannya, nescaya akan hilang daripadanya kemarahan itu, iaitu perkataan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kalau Nabi kata kalau dia ucap yang tu boleh reda kemarahan dia. Lalu seorang lelaki yang mendengar sabda Nabi SAW itu berjalan kepada lelaki yang bertengkar tadi, marah tadi,
dan memberitahu perkataan tu pada dia akan sabda Nabi tersebut dan berkata, berlindunglah dengan Allah daripada syaitan yang kena rejam. Maksud suruh bacalah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Namun lelaki yang marah tadi membalas, apakah engkau melihat aku sakit? Kan? Dia tak mau cakap yang tu. Dia ingat apa? Ingat aku sakit sangat, tak faham. Apakah aku seorang gila hingga perlu berlindung dari syaitan? Pergilah kamu. Maksudnya dia dah masuk syaitan lah. Dah syaitan duk ada, memang tak nak baca lah. Jadi yang pertama sekali, kita kalau ada orang yang bergaduh macam tu, kita mampu leraikan, wajib tanggungjawab kita. Tapi tak mampu, Ustaz, dia bergaduh pistol dengan pedang perang. Kita nak pergi stop. Kalian tengkuk kita kena cantas. Itu tak boleh lah, mudarat kan. Jadi kalau memang kita mampu, contoh anak-anak bergaduh, jangan biar gaduh. Tak boleh. Kita terlibat dosa besar. Kita kena leraikan dan bagi kata-kata nasihat tadi. Kita syok tengok orang bergusti kan. Tapi gusti itu yang depan TV itu berlakonnya. Kebanyakannya berlakon macam kita lawan silat tu, silat pertunjukan kan. Dia pedang juga tang, tapi memang dah latih untuk buah macam tu. Dia sekadar nak show je, nak tunjuk depan orang. Mungkin macam itulah. Tapi kalau sebenar lawan macam apa ni? WWE apa ni yang nombor gaduh tu kan. Tu lawan sungguh sampai mati-mati, sampai patah tangan, darah-darah. Yang tu orang yang beat, orang yang tak duit, orang tu semua terlibat dosa besar. Dia batu api belakang. Haram lah, dosa. Tapi kita pun syok tengok je macam mana. Aduh, astagfirullahalazim. Yalah, dia orang bukan Islam. Yalah, yang Islam pun menyertai juga, dia tak boleh lah kan. Tapi tak bolehlah buat pertunjukan macam tu, kecuali memang sekadar latihan, sekadar pertunjukan kan. Itu boleh. Sekadar pertunjukan nak kan. Macam kita pertunjukan silat lah, show je lah, tang pedangnya. Itu perlindungan. Jadi yang pertama sekali kita kena leraikan. Yang kedua, bagi nasihat. Contoh kita dah ada tip ni, baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, suruh dia baca, nasihat lah tu. Yang ketiganya, orang yang bergaduh kena terima nasihat. Jangan kata, pandai-pandai kau nak nasihat, aku makan garam dulu. Tak boleh. Wajib menerima nasihat yang baik. Dan kalau ada lerai macam tu, kita jangan libatkan. Kadang-kadang orang Melayu kita, kawan tu pergi nak tolong lerai, tapi dia yang kena. Kan? Asyik timbul pula gaduh kawan tu dengan dia pula. Na'udzubillah. Jadi apapun, pentingkan keselamatan juga, kemudaratan diri elakkan. Jadi berpunca daripada maki tadi. Awal-awal dah maki ni kita kena lerai dah. Sebab maki tak sudah situ, syaitan tak cukupkan dekat tu. Dia akan bagi tu parang dekat tu, kayu dekat, pinggan dekat tu, baling bagi kat. Jadi dia akan naik lagi. Naik angin, orang kata naik angin tu, naik syaitan, naik syekh dia tu. Mungkin sampai ke parang, membunuh pula. Boleh jadi kalau tak lerai kan. Jadi wajib untuk kita damaikan di antara berdua. Ini Nabi mungkin berlaku tu jauh juga. Nabi tak pergi sendiri. Nabi cakap kawan ni yang pergi. Sama lah juga kan. Tapi di Mesir, tak tahulah pengalaman kebanyakan di Mesir ni istimewa sikit. Dia bergaduh macam nak tumbuk. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala peluk pula salam. Okey. Jalan. Sallu ala Nabi ya. Yang betul. Sallu ala Nabi, dia orang lerai. Diam terus. Boleh peluk pula, minta maaf balik. Tadi bukan main naik orat ni sebelah, orat sebelah kan. Cacing kat sini. Sallu ala Nabi, lerai terus. Orang lain lah, orang yang main lah. Orang yang main, sallu ala Nabi, bagi tahu damai, salawat Nabi. Allahumma salli ala Nabi. Terus diam. Takjub kita dengan suasana macam tu. Kan? Dia tahu lah bergaduh dah sebut nama Nabi seolah macam dia tanggap macam Nabi mai ni. Takkan nak bergaduh depan Nabi, tak mau. Baik salawat je lah, damaikan. Masya Allah. Kita sallu ala Nabi lagi, terbang elak kawan tu kena.
Ha? Cakap banyak lebih aku ni kacau pula kan. Hadis mauquf seterusnya daripada Amr bin Salamah daripada Abdullah qala ma min muslimaini illa bainahuma min Allah azza wa jalla sitrun fa idza qala ahaduhuma li sahibi kalimata hajrin faqad kharaqa sitra Allah wa idza qala ahaduhuma lil akhar anta kafir faqad kafara ahaduhuma. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, tidak ada dua orang Islam melainkan antara kedua itu terdapat satu tabir, pelindungan daripada Allah. Dia ni pun ada pelindung daripada Allah, yang ni pun Allah lindung. Kan? Allah lindung. Perlindungan ni dapat daripada amalan kita. Antaranya Nabi kata, siapa yang jaga sembahyang subuh, siapa yang sembahyang subuh, fahuwa fi dhimmatillah. Dia dapat perisai Allah. Allah jaga dia. Tapi kalau mulut tu yang mencarikan perisai, maksud kata yang tak baik tu. Dikatakan dapat tabir. Namun jika salah seorang daripada mereka mengatakan kepada saudaranya yang lain satu kalimah yang buruk, maki, kutu, macam-macam, maka sungguhnya dia telah mengoyakkan tabir tu. Dia sendiri koyakkan perisai Allah. Kan? Dia sendiri koyak perisai Allah tu. Cabut buang. Pakai baju besi dah, pakai baju kalih peluru dah, cabut buang. Jadi dia sendiri yang akan binasa nanti. Jika salah seorang daripada mereka berkata, contoh perkataan yang tak baik ni, kata pada saudara dia, hei kafir, kamu kafir, kan? Maka telah menjadi kafirlah salah seorang, mesti kafir. Dah keluar perkataan tu kan? Dah terkeluar, mesti salah seorang. Kalau kawan tu layak, dia memang tak Islam pun, kan? Dia memang tak, bukan Islam, dia tak syahadah pun. Sampai kena kawan tu lah, betul lah. Kalau kawan tu orang baik, orang soleh, dia melantun balik pada orang yang bercakap, kan? Na'udzubillah min dzalik. Itu bahaya. Jadi apa ni? Kita sendiri yang koyak perisai kita, kita rasa kita boleh kutuk dia, dia yang kena, dia yang teruk, kita okey je, happy je. Padahal perisai kita yang terkoyak, Allah tak jaga kita. Tak jaga kita, boleh terjebak, terkeluar iman, nanti tak silap sana, senang-senang kita nak buat dosa, maksiat. Pasal Allah tak pelihara dah. Jadi bila koyak, berarti dosa tu dia yang menanggung, dan juga dia mudah lagi terlibat dengan benda-benda yang lebih berat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang ni tadi, mungkin Allah tak bagi dah, dia sembahyang subuh pun pasal ada halangan dia zalim ke? Kalau dia menzalimi orang lain. Tadi dah dia kata kafir, mai ke dia kafir, dia pergi sembahyang subuh. Orang kafir sembahyang subuh, sah tak? Memang tak dapat apa. Kena syahadah dulu. Taubat syahadah dulu. Sebelum sembahyang, sebelum buat ibadah lah. Dah dia kafir tu balik kat dia dah. Ini bukan kafir dosa besar. Ini kafir na'udzubillah, kafir keluar Islam ni. Pasal dia cakap kat orang tu yang tu. Kan? Ini bahaya perkataan. Syahadah selalu benda pahala lah, benda yang baik, ucapan tu kan. Bila-bila masa kita ucap syahadah. Jadi mungkin tak tahulah kot, ada benda yang tak sedar, kita tak sedar. Kesilapan tu, syahadah je lah. Kan? Tak ada apa-apa pun, syahadah tetap dapat pahala, ganjarannya dan sebagainya. Bab man la yuwajihin nas bi kalamih, bab pada menyatakan orang yang tidak mengeluarkan ucapannya, tegurannya secara berdepan. Macam ni kata belakang. Daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم. Al-hadis. Dia berkata baginda Nabi SAW pernah melakukan suatu perkara yang harus, maksud biasalah, benda biasa, bukan benda wajib, di mana baginda telah memberi kelonggaran kepada orang ramai untuk melakukannya. Namun ada segolongan orang yang enggan mengikuti baginda Nabi SAW. Apa dia nota bawah 14 itu? Yakni mereka menganggap Nabi SAW melakukannya semata-mata ingin menunjukkan keharusannya. Padahal yang sempurna ialah yang sebaliknya. Saya tak tahulah apa perbuatan tu. Namun ada segolongan orang yang enggan mengikuti baginda SAW. Maka apabila sikap mereka sampai kepada Nabi SAW, baginda telah berpidato dengan memuji Allah. Lalu baginda bersabda, apa alasan golongan yang ingin meninggalkan sesuatu yang aku sendiri melakukannya? Demi Allah,
Sungguhnya aku adalah orang yang paling mengenal Allah antara kalian, dan orang yang paling takut kepadanya antara mereka. Sahih Bukhari. Tak pastilah perbuatan ni, mungkin satu ketika ada peristiwa yang hampir sama macam kes ni, iaitu kisah Nabi suruh sembelih kambing. Kan, Nabi suruh sembelih kambing. Kan dia orang nak buat umrah, terhalang umrah di Hudaybiyah, tak boleh masuk. Jadi Nabi perintah suruh sembelih kambing, gunting rambut, cukur rambut, selesai. Halalkan, tahallul lah, halalkan ihram tu. Tahallul tu memang menghalalkan. Jadi sahabat tercengang, macam tercengang, tak buat apa pun, tak bergerak pun. Duduk dengar dah Nabi suruh pergi sembelih kambing, gunting rambut. Dia orang duduk diam. Duduk diam, tak buat apa. Nabi rasa macam apa ni, suruh dah tak buat pun. Nabi masuk dalam kemah isterinya Ummu Salamah. Ummu Salamah ni memang terkenal dengan orang yang pintar, cerdik dia. Jadi dia mengadu kat Ummu Salamah, Nabi mengadu. Nabi kata, dia orang ni aku dah perintah suruh buat ni, tapi dia orang tak buat. Ummu Salamah cerdik. Dia kata, ya Rasulullah, mungkin bukan dia orang bantah, tak nak buat, tapi benda baru bagi dia orang. Tercengang, kita kata bahasa kita, tercengang, tak tahu nak buat macam mana. Tergamam, tak tahu nak buat. Nak suruh sembelih macam kok ada sembelih special lain ke, kan? Jadi tercengang. Cuba, ni Muslimah kata, cuba engkau ya Rasulullah keluar dulu sembelih. Keluar dulu sembelih depan dia orang, buat apa yang kau suruh ni, baru dia orang nampak itu cara dia. Jadi redalah. Tadi Nabi macam perasaan tu naik marah juga, pasal dia orang tak ikut arahan. Jadi bila Nabi pun keluar kambing sembelih, dia orang sembelih seekor seorang je. Kita 5 orang pegang. 4 kaki 5 orang pegang, kan? Itu pun kena tendang je. Pom kena tendang. Dia seorang je, dia sembelih, dia kaki dia gini-gini, dah selesai. Jadi Nabi sembelih, Nabi gunting rambut, baru semua buat, kan? Jadi bagi arahan dengan ada ketika arahan dengan perkataan tak jadi, tak berjalan, kena tunjuk contoh. Dam apa tu? Dam apa? Dia dam yang kena sembelih dulu baru boleh tahallul, itu namanya dam ihsar. Satu dam tu je. Adapun dam lain, dam rambut gugur, dam pakai baju, dam-dam lain daripada ihsar, yang tu damnya bila-bila masa pun boleh. Dahulu tahallul dulu, kemudianlah esoklah. Yang penting dam mesti bayar di Mekah. Tak boleh di luar Mekah. Kalau dah balik Malaysia baru teringat, lah tak bayar dam tu. Kena post pada orang pergi umrah, tolong buat dam di sana. Tak boleh bayar di sini dam saya ya, tak boleh, tak terpakai. Kena bagi pada orang di Mekah juga. Tanah haram. Kecuali dam ihsar. Tadi dam ihsar lah, dam ihsar makna terhalang. Nak selesaikan umrah, terhalang. Dam ihsar boleh sembelih di mana-mana. Itu satu je dam yang boleh buat di mana-mana. Semua dam lain, rambut, pakai baju, minyak wangi apa semua, kena di sana. Nak sembelih di sana ataupun bayar di sana. Tak boleh, Madinah tak boleh. Kita dah sampai Madinah, kena kirim kepada orang Madinah, kot dia nak pergi Mekah, kirim ke dia, tolong buat. Kan? Dam ihsar je yang boleh sembelih di lain, tapi dam ihsar mesti sembelih dulu baru gunting. Ini pun banyak kesalahan berlaku. Orang perempuan haid contohnya. Dia masuk Mekah tak boleh buat umrah, kan? Tunggu dah nak balik Malaysia, kan? Umrah tak selesai, haidnya tak selesai lagi. Jadi dia kena sembelih dam ihsar, pasal dia tak niat syarat. Kalau dia niat syarat tak payah dam ihsar. Dia kena gunting juga. Gunting niat tahallul, selesailah. Tapi dia tak niat syarat, dia kena dam ihsar dulu, sembelih dulu kambing. Bukan bayar gunting. Kena tahu, make nombor telefon ustaz, kita bagi duit kat dia, telefon dia, ustaz dah sembelih belum? Belum lagi ni, baru on the way. Tak boleh gunting lagi. Dia dah sembelih selesai, saya dah selesai sembelih, baru kita gunting rambut, tahallul. Ni buat itulah, gunting dulu baru tahallul. Kena di Mekah. Taklah, kalau halangan kita ada dekat Mekah, kita duduk situ, buat situlah. Kalau terhalang, mungkin terhalang kat Jeddah. Tapi kat Jeddah nak sembelih, contoh dulu ada satu kes, satu kapal terbang daripada KL, last flight 4 bulan daripada sini, 4 Zulhijjah, 8 nak masuk Arafah dah, 4 ke 5 gitulah lebih kurang, paling terakhir. Sini kapten kapal boleh lepas, dia kata boleh. Pergi sana, immigration dia kata no, kau balik Malaysia.
Balik Malaysia satu kapal balik Malaysia. Terhalang. Ada masalah visa ke benda tak tahulah. Dia orang pelik. Pasal apa sini boleh lepas, sana tak masuk. Patut dah bagi tahu lah kan. Itulah dia punya Arab takbiran dia orang ni tu. Jadi bila sampai sana dia suruh halau balik. Dia orang dah niat haji. Tak selesai haji nak kena balik Malaysia. Itu kena bayar dam ihsar. Tapi sekarang di Jeddah. Nak bayar kat mana? Duduk airport. Nak sembelih kat mana? Kan? Tak apa, yang tu tunda balik Malaysia. Tapi jangan gunting lagi. Selagi tak sembelih jangan gunting. Kalau gunting, dam gunting pula kena tambah. Balik Malaysia, cari kambing, sembelih seekor, niat dam ihsar, baru kita gunting, baru bebas ihram. Masih banyak kes tu, banyak kes orang nampak di sini, dia orang kata-kata sampai Jeddah tak boleh masuk, dia tukui pakai jubah. Pakai jubah. Tak dia pakai gunting. Dam nanti balik Malaysia baru sembelih. Dia gunting dulu. Gunting tu kena dam, pakai baju sengaja kena dam. Kan? Balik dia kena sembelih dulu baru ni. Kalau jangka tak pasti ni boleh masuk, niat syarat siap. Contoh macam zaman Covid haji tahun lepas pun masih dia ada satu cadangan daripada kerajaan Saudi, niat bersyarat. Takut masuk tak boleh masuk Arafah. Ada berlaku semua kan. Jadi kita fikir nak bagi tahu jemaah dah, tak payahlah, kita niat biasa, tak payah bersyarat lah. Kan, kita yakin boleh masuk, tak apalah, niat biasa. Terus tapi jalan eloklah tahun lepas haji. Tahun ni tak tahu ni, tahun yang baru nak jadi ramai balik. Tahun lepas selesa sangat, bagus. Doa Arafah pun bagus, selesa kan. Duk Mina boleh tidur terkangkang itu kan. Boleh pilih aku nak duduk ujung tu, selang-selang punya jauh kemah. Yang tak beratur. Sebab kemah semua tak guna. Maksudnya ada yang tak guna. Kita punya kemah sini, sebelah ni kosong. Jadi kita boleh guna tandas dia. Sebelah ni kosong, guna tandas sebelah sana. Oh, selesa sangat. Tak pernah rasa macam tu selama saya duk bawa daripada tahun 2005. Tak pernah rasa selesa tandas macam ni. Tahun ni tak tahu, ni dia kembali balik pada normal kan. Allah Akbar. Okey, jadi apa tadi? Nabi bagi arahan, tapi dia orang tak buat. Nabi rasa macam nak marah, tapi diberi nasihat untuk lakukan bagi dia orang nampak. Nabi kata, mungkin ni tak tahulah, ni kes, mungkin kes lain sebab riwayat Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah tak ikut dalam Hudaybiyah. Mungkin kes lain, saya tak pasti apa peristiwa dia. Tak dicerita di sini. An Anasin qala kana Nabi SAW qallama yuwajjihu ar-rajul bi syai'in yakraha. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, ceritakan Nabi SAW jarang sekali menegur seorang secara berdepan dengan sesuatu teguran. Jadi kalau tegur, contoh tegur belakang tak apa. Walaupun kata macam mengumpat juga kan. Rupa dia macam mengumpat juga. Contohlah kata kawan tu buat benda tak betul. Kita tak pergi tegur depan, kita pergi cerita Haji. Dia buat benda tak betul lah Haji. Patutnya dia kena buat ni, boleh tu juga. Jadi kita macam mengumpat dia kan. Cerita dia buat benda tak betul. Ada. Pasal niat apa? Nak betulkan, nak tegur. Mungkin kita tak pergi sendiri. Contoh kalau Nabi pergi sendiri, mungkin orang rasa lain. Tapi kalau kita bagi tahu pada orang ni, orang tu pergi bagi tahu, lain cerita dia. Lain sikit. Contoh anak kita dengan anak-anak kan. Kalau ayah tegur sini, dia punya lain, timing dia lain sikit. Apa orang ni? Kalau ayah, ayah bagi tahu kat mak lembut sikit kan. Kita dah ceritalah benda yang tak baik ni. Cerita tak baik itu tak dikira mengumpat. Kan? Walaupun belakang dia. Sebab kita ada niat nak kau tolonglah tegur anak kita tu kan. Sebab mak ni teknik dia lain sikit, lemah lembut. Teknik lelaki angkat parang kan. Jadi kita macam mengumpatlah juga kan, cerita dia buat benda tak betul gini. Yang tu maksud dia. Jadi boleh kita cerita hal tak baik pada orang, tapi dengan niat nak amar ma'ruf nahi munkar, itu tak dikira dosa mengumpat. Jadi Nabi pun kadang-kadang jarang tegur direct. Ada kisah seorang lelaki, Nabi duduk majlis, lelaki tu pakai baju yang tak sesuai warnanya pada zaman tu. Kan? Kuning kan. Tak sesuai sebab kuning dulu bukan kuning kain asli, dia celup bagi jadi kuning. Jadi kita memang kain warna kuning kan. Contohnya. Jadi khilaf ulama bab tu, tapi Nabi tak suka warna tu.
Jadi dia masuk, Nabi diam tak tegur apa. Dia dah balik. Nabi panggil seorang, beritahu dia jangan pakai macam ni lagi dah. Kawan tu pergi tegur. Kan? Jadi kalau Nabi tegur langsung, mungkin dia kata taubat aku tak mau pergi dah. Kan? Jadi contohnya kalau ustaz ni pergi tegur, taubat aku tak mau pergi majlis ustaz dah. Kita suruh orang lain lah pergi tegur dia. Kan? Mungkin dia lain sikit penerimaan dia. Pernah satu hari seorang lelaki masuk menemui baginda dengan terdapat kesan kuning. Ni cerita baju kuning tu lah. Baju kuning tu padanya di badannya dan pakaiannya. Nombor 16 pada yakni kesan kuning daripada za'faran. Celup kain warna za'faran tu. Apa dia za'faran kita sebut? Za'faran juga kan? Za'faran tu. Dia pencelup tu nampak kemewahan melampau. Maksudnya benda tu mahal. Kemewahan melampau. Di badan pakaiannya, kesan kuning padanya di badan dan pakaiannya. Maka apabila dia telah bangun meninggalkan majlis, baginda bersabda pada sahabat, kalaulah dia dapat mengubah dan meninggalkan kesan kuning tersebut. Jadi macam mengumpatlah, unsur tu macam mengumpat. Cerita apa dia pakai baju warna tu? Kalau boleh dia pakai baju lain. Tapi tujuan Nabi nak suruh dia kawan ni pergi nasihat dia. Kan? Untuk amar nahi mungkar tu. Mungkin yang pertama tak suka warna tu. Yang keduanya mungkin sebab lampau mewah, mahal sangat. Zaman tu mungkin pakaian mahal lah. Celup za'faran dah mahal. Orang lain pakai kain singkat-singkat, buruk-buruk je. Dia terlampau tunjul kemewahan dia. Tonjol. Mungkin niat dia, contoh dia pengantin, memang pakai lebih pada orang. Gini ke. Itulah macam itulah. Kan? Kalau niat dia nak tunjuk ke orang, walaupun contoh saya pakai jubah saya ni, tapi niat nak tunjuk ke orang ni, jubah aku pakai jubah, dosa juga. Walaupun tak mahal mana pun. Kan? Tapi niat dia salah. Dosa. Niat tu penting. Ialah niat nutup aurat tu satu hal. Hadis Nabi doa pakai baju, alhamdulilladzi kasani, syukur pada Allah yang bagi aku pakaian supaya aku boleh pakai dengan cantik dan juga dengan baik. Ma'wari bi aurati, tutup auratku dan boleh aku pakai dengan cantik perhiasan. Di sunnah juga kita pakai cantik, tapi bukan nak bangga diri, nak tunjuk ke orang. Kita pakai cantik sebab kita memang ada benda tu. Duit kita ada, kita mampu beli. Kan? Pakai. Jangan pula duit banyak tapi pakai yang cari sini koyak rabak sini macam slot jin budak muda ni. Yang koyak tu lagi mahal daripada tak koyak. Kufur nikmat. Ada pakai buruk-buruk. Tak boleh. Nabi suka, Allah suka tengok kesan yang dia bagi. Allah bagi kita duit banyak. Dia pakai, dia guna duit tu, dia pakai baju yang bagus, yang cantik, yang kemas. Allah suka macam tu. Ni dah simpan duit, pakai baju yang corak cabak tu. Yalah, ada dalam Quran sebut. Pakai khudhu zinatakum, pakailah pakaian kamu cantik untuk pergi masjid. Ni nak pergi masjid tu dia pagoda yang koyak kat ketiak sini, yang koyak sini. Kan? Plekat yang tu dia dah kedot, dia naik sampai ke lutut. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Kan? Supaya syaitan dia tutup mata dia. Kabur. Bab man qala li akhar, siapa yang cakap pada orang lain, ya munafik, panggil orang tu munafik, fi ta'wili ta'awuli. Kerana satu takwilan yang mungkin mata dia nampak macam ni dan munafik, dia pun panggil munafik. Boleh tak? Nanti akan cerita kemudian. Wallahu alam. Jadi sebenarnya tak boleh lah. Kita nampak dia macam munafik, kita nampak macam dia sujud kat patung berhala, kita pun panggil dia kafir. Tak boleh. Sekejap, saya nampak ustaz dia sujud. Tak boleh. Kita kena panggil dia dulu. Buat apa kau sujud? Tak, saya jalan tadi tersepak batu, tersungkur ke demak je tu. Ya ke? Kan dah salah. Bila kita kata macam tu, kafir tu balik pada orang cakap. Patut kita tak boleh hukum kafir. Kita kata je siapa yang mengagungkan agama lain tu boleh terlibat kafir. Tapi kita tak boleh, engkau pergi engkau kafir tu.
Tak boleh. Sepatut kena panggil dia dulu. Kenapa kau pergi? Oh, saya pemberita nak ambil gambar. Oh, orang Islam tu sebut juga. Oh, zikir dia orang lah. Sebut zikir dia orang. Patut kena panggil dulu. Kena panggil. Tak dia kena paksa ke, tak apa benda kemungkinan. Tak boleh lah, tak boleh. Kita tak boleh cepat hukum. Boleh jadi. Mungkin dia tak reti apa, tak tahu hukum. Kita kalau tengok saja tak terlibat dosa pun. Kita macam pemberita nak ambil gambar, kita nak ambil gambar. Tapi bukan kita ikut serta. Dia zikir, kita pun zikir juga. Dia buat macam tu, kita buat macam tu. Itu ikut serta tak boleh lah.